Jadi kita melalui hari mengikut cita-cita kita, bukan cita-citanya Allah. Mana mungkin kita kata orang mukmin itu orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling ingat dengan Allah. Orang yang mengatur hidupnya berpandukan apa yang Allah tentukan. Maka mari kita sama-sama ubah balik sikap. Ubah balik cara berfikir. Kita tak nak pakai otak kita. Kita tak nak pakai perasaan kita. Sahaja kita nak pakai apa yang Allah mahu. Ngapa bila kuliah tak berubah? Ada tak orang dengki lagi? Ada tak orang sombong lagi? Al-Falah tu orang kaya je. Yang main-main. Main dengar tu je. Mereka lah kaya, kita pun kaya kok. Kerana kita banding orang kaya dari harta. Orang kaya dari bajunya. Orang kaya dari jubahnya. Orang kaya dari keretanya. Kita tak tengok hatinya miskin dengan Allah. Nampak tak? Sebab itu jangan menilai manusia berdasarkan apa yang kita nampak. Kerana mata ni jahat. Mata kita buat penilaian selalu tidak adil. Okay? Tengok orang tu pakai jubah panjang-panjang. Oh, ni warak orangnya ni. Tak tahu lagi. Tak jubah-jubah dia. Tak nak pakai bukan aku nak jubah pun. Tapi dah anak beli, pakai dah juga doktor. Masya Allah, dia pakai ikhlas ke tidak tu? Dia pakai kerana Allah ke tidak tu? Ya Allah, ini kuih ni salwa bagi ni. Makan, jangan tak makan. Tak sedap pun makan. Sebab apa? Ingat orang bagi, bukan ingat Allah bagi. Ini rezeki dong. Sebab ini pertemuan ini rezeki. Apa sebab kita tak kata ini pertemuan terakhir? Kita tak pernah fikir hari ini hari Jadi kita melalui hari mengikut cita-cita kita, bukan cita-citanya Allah. Mana mungkin kita kata orang mukmin itu orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling ingat dengan Allah. Orang yang mengatur hidupnya berpandukan apa yang Allah tentukan. Tak, ini kita dah merancang begini. Kita rasa kita begini. Macam orang merancang beli rumah lah. Betul? Nak begitu, nak begini, nak tempatnya begitu, nak begini, hallnya begini, nak tempat depan ada tasik, belakang ada kebun. Wah. Dia pernah merancang tak rumahnya di sana? Macam mana? Berapa ramai pagi ini bangun, lihat rumah yang ada, teringat aku rumahnya di sana macam mana. Kalau rumah sini 3 juta, rumah bawah tanah tu besar. Kalau semua orang rumah besar fikir aku ada rumah yang aku mesti siapkan. Kalau kat sini ada aircon, kat bawah tu ada aircon. Kat sini ada kapet, bawah tu ada kapet. Kat sini aku selesa, kat bawah tu selesa. Orang besar, rumah besar, orang kaya yang dapat hubungan dengan Allah, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan bangga dengan rumahnya. Dia tidak akan merasa rumah tu sebagai self pride dia. Ni lah rumah saya, jom tengok ini bilik dapur, ni bilik tu, ni bilik ini, bilik. Sampai bilik tidur pun tunjuk kat orang. Jangan main-main. Itu kosong dengan Allah. Boleh nampak? Kita nak ubah sekarang sikap. Jadi AJK masjid je boleh angin tu. Jangan main-main. Kan saya dah tulis notis, saya kan dah bagi tahu, saya kan dah kan dah masuk dalam WhatsApp, kan dah masuk dalam grup, wah, I am the biggest. Berapa orang sempat tengok WhatsApp? Syukur malam tadi sempat tengok WhatsApp, betul, hari ni bye-bye. Atas izin siapa? Bukan panggilannya Salwa, panggilannya Allah. Bagi datangnya bahagia walaupun bidang terkejut. Ini tetap ibadah. Mampu atau tidak kita bahagia? Last minute baru kita begitu. Ya Allah, takut. Ramai tak orang cakap macam tu? Ramai. Saya tanda ini kerja last minute ni, bukan jenis saya lah. Oh, mak bangganya. Seolah-olah panggilan tu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nampak tak? Akhirnya kita lupa setiap panggilan, setiap Allah tunjuk tu, setiap ditunjuk tu siapa bagi? Allah bagi. Maka mari kita sama-sama ubah balik sikap. Ubah balik cara berfikir. Kita tak nak pakai otak kita. Kita tak nak pakai perasaan kita. Sahaja kita nak pakai apa yang Allah mahu. Boleh nampak? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kalau kita sebut mati, yang dalam kepala tergambar apa? Dalam kepala ingatannya apa? Ingat apa?
Siapa-siapa jawab je lah. Tembak je salah tak apa. Kalau sebut dengar mati, ada kematian, kita fikir apa? Tanah kubur lagi. Muka nangkil. Oh, dah masuk dalam dah. Cepat noh. Kalau dengar berita kematian, sebab itu setiap kematian yang kamu dengar, baca Fatihah. Kerana giliran kamu akan sampai. Ini giliran jiran kamu, esok kamu. Rasa-rasa nak ngumpat lagi tak? Di sinilah salah fikiran. Pergi orang meninggal, sian dia kan, anaknya kecil-kecil lagi. Marahkan siapa tu? Di situlah munafiknya. Di situlah munafik yang taubatnya tidak diterima. Sebab kematian bukan hak manusia. Kematian bukan perancangan manusia. Perancangannya Allah. Jadi kalau orang melihat kematian dengan mata yang bersama Allah, mata yang dekat, hati yang dekat dengan Allah, syukur alhamdulillah dia mati muda, dosanya sikit. Anak nanti Allah urus. Setiap anak ada yang atur. Siapa atur? Allah atur. Kenapa kita sakit perut? Kasihan anaknya kecil-kecil lagi doktor. Wah. Kamu ni hamba Allah ke bukan? Kita pun kita pun kesian juga tengok termasuk dah sekapal. Kita pun termasuk munafik tu. Kita pun menafik syirik dengan Allah. Tak nak terima Allah maknanya apa? Tak nak terima ketentuan Allah maknanya apa? Kamu lawan Allah. Sebab itu Nabi Nuh kata apa? Sebab orang-orang Nabi Nuh kata, hang kata dia nak balasan dia Allah. Datanglah kita kata orang nak tengok ni apa balasannya. Nabi Nuh kata apa? Ni surah Hud. Okay. Datanglah apa yang kamu kata Allah nak bertanggung bala. Bayang Nabi Nuh 10 tahun dakwah dapat 1. 10 tahun dakwah. Ini sejam je dakwah. Nabi Nuh 10. Senang ke susah? Susah. Okay. Jadi dicabar lagi. Nabi Nuh kata, aku memang nak bagi kamu. Aku memang nak bagi petunjuk ke engkau. Aku memang nak bantu kamu semua. Okay. Tetapi Allah pilih kamu untuk jadi syirik. Allah pilih kamu untuk jadi kafir. Allah pilih kamu untuk tidak beriman. So what? Datanglah tuan guru dari syurga pun. Kalau Allah kata kamu tercampak ke neraka, kamu ke neraka. Kerana hujungnya adalah Allah. Hujung kita ni pun tak tahu jumpa syurga kedok ni. Sebab itu saya kata bila kematian, ini mahunya Allah, ini tugasnya Allah, ini petanya Allah. Kalau kesian bantu, buat kempen. Yang meninggal ini anaknya begini-begini, orangnya susah, suami begitu-begitu, dia tak bekerja. Usahakan supaya kita boleh jadi tangan. Tak, kita kesian dia kan, tak tahu macam mana. Itu bukan dengan Allah. Dengan Allah kita terima. Takut COVID, takut mati. Betul ke tidak? Ni pakai lagi ni COVID ni. Oh, jangan main. Kau bukan sebab COVID tak pakai dah. Tuhan kata pakai Furdah saya siap. Tak nak. COVID terus pakai. Betul? Takut COVID ke takut Allah? Di situlah tergelincirnya kita. Kita takut sangat kalau tak buat vaksin. Bayangkan orang 3 vaksin, kena 4 kali. Semalam kebetulan izin Allahnya dapat jemputan hari raya. Singgah rumah ada kawan seorang. Aku heran mereka. Pakai semua dah. Buat vaksin 3 kali. 4 kali doktor kena COVID. Sekarang hidup ke mati, syukur alhamdulillah. Dia masih hidup. Allah nak ampun dosanya 4 kali. Kita pula kata apa? Allah, dia buat macam mana? Dia pergi mana? Dia jumpa siapa? Dia banyaknya soal. Itu yang kita kata munafik dengan Allah tadi. Yang nak bagi sakit siapa? Yang nak bagi sihat siapa? Allah. Kalau kamu buat vaksin banyak-banyak kali pun,
Ingat, bukan vaksin tu yang menentukan kamu hidup ke mati. Bukan vaksin yang menentukan kamu sihat dan walafiat. Di sinilah silapnya kita, tergelincirnya kita dan berdosa sepanjang hidup tanpa sempat dan tanpa ingat nak bertaubat. Akhirnya banyak taubat kita yang kita tidak minta dengan Allah. Akhirnya buat kerja ini, buat kerja, pergi kuliah, semua dengar dah. Tak ada penceramah yang tak ada. Yang top-top di Malaysia yang saya tak dengar. Saya sehari 4 tempat ceramah pergi. Oh, jangan main-main. Dia lupa yang dia bercakap itu pun dah kosong dah. Tanggal dah. Kerana ibadah yang Allah terima, ibadah yang kamu sembunyikan. Ibadah yang kamu sembunyikan. Seorang ulama dia berpuasa sunat 40 tahun. Isteri tak tahu. Isteri tak tahu dia berpuasa sunat 40 tahun. Kerjanya jual barang kat pasar. Pagi-pagi suami isteri minum, isteri bawa bekal. Bagi bekal kat suami dengan harapan nanti suami makan. Suami bawa bekal bagi kat orang susah kat tepi pasar. Okay? Balik berbuka sama isteri. Makan malam je lah. Makan pagi, makan malam. Tahu tak suaminya puasa? Tak tahu. 40 tahun kita iklan Pak Gantang. Bang, kita puasa hari ni tak? Cakap anak mak puasa hari ni. Telefon WhatsApp, kita puasa. Awak tak puasa ke? Awak dah habis ke puasa 6? Saya dah habis dah. Itu pun tergelincir kosong loh. Jangan tanya dah habis ke belum, terpulang dia lah. Kadang puasanya habis tapi tak dapat apa-apa, kosong. Sebab kita terlupa setiap yang kita gerak ini atas mahunya. Kita boleh puasa 6 bukan kerana kita, bukan hebat kita. Kerana Allah bagi ruang. Tapi kalau hujungnya ria, oh saya minggu pertama dah habis dah. Saya raya kedua dah start dah puasa 6. Buat apa nak cerita kat orang? Siap tanya orang, kau dah habis belum? Apa, kau malaikat maut ke apa? Ini yang kita katakan munafik, tergelincir yang kita tak sempat nak bertaubat. Sebab kita tak perasan kita salah. Jelas sekarang? Maka sekali lagi, diri kita botol ke air? Diri kita sekarang botol ke air? Tak tahu nak jawab. Tak tahu jangan rempuh. Minta maaf, tak tahu nak jawab. Boleh nampak? Not sure, so don't answer. Ibadah not sure, don't do. Nampak tak? Aku tidak terima ibadah yang pura-pura, yang sangka-sangka, yang ikut-ikut, yang kamu tak tahu sebab dan alasannya. Jadi itu juga kita kata kita tak tahu tapi lagak tak? Dosa tak? Dosa. Tak jawab marah, jawab bermarah. Teruk doktor ni lah. Huru-hara kuliah. Sebab minat dari hari ini kita akan apa pun yang terjadi, apa pun yang kita buat, kita jumpa Allah dulu. Kenapa jari aku luka siang ikan? Pada aku dah hari siang ikan. Kenapa jari aku ni luka siang sayur? Pada aku dah siang sayur ni puluh-puluh tahun. Kenapa tanya kenapa? Tadi sebab gitu, tadi sebab gini. Betul? Ini memang PL kita. Semua tanya. Macam mana boleh jatuh? Sakit tak perut? Otak sakit. Jatuh sebab siapa? Allah bagi untuk kamu belajar. Apa perasaan jatuh? Sakit ke menyesal? Itulah tak kata jangan jalan kat situ, jalan kat sini, yang pergi berjalan kat situ juga kan dah jatuh. Sesal tak tu? Ini ayat-ayat kita hari-hari yang ayat-ayat melekangkan kita dengan hubungan dengan Allah. Okay. Saya dah cakap kan, asal buat juga. Oh Allah, kan saya dah larang, kenapa buat juga? Oh Allah, dia terlupa hati dan jasad kita ni tergenggam oleh Allah. Kita nak jadi baik. Berapa orang ramai nak berusaha nak jadi baik? Siapa nak jadi baik angkat tangan? Oh semua, Masya Allah. Siapa yang dah rasa dia baik angkat tangan? Tak tahu. Sebab kita bukan penimbangnya, kita bukan penyukatnya, kita bukan pemarkahnya. Nampak tak? Bila kamu mula merasa baik, setan dah jadi raja kepada kamu.
Oleh itu sekali lagi, tolong balik kaya ya Allah. Aku datang Masjid Al-Falah ni kerana-Mu ya Allah.